Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk BM tahun 6 SJKC hari ini, kita akan belajar kemahiran membaca Unit 4, Kesihatan Mental dan Emosi. Tajuk kecilnya ialah Ceramah Minda dan Emosi. Standard kandungan bagi unit ini ialah 2.4, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. Manakala standard pembelajaran pula ialah 2.4.1, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Jadi aktiviti pembelajaran pada hari ini ialah murid akan membuat ulasan berdasarkan petikan. Sebelum itu, murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 18, tajuknya ialah Ceramah Minda dan Emosi. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ceramah. Ceramah bermaksud ucapan membicarakan sesuatu perkara seperti bahasa ataupun politik. Selain itu, ceramah juga dikenali sebagai syarahan. Seperti dalam gambar ini, penceramah merupakan orang yang berada di hadapan ataupun di atas pentas untuk memberikan ceramah ataupun ucapan ataupun syarahan tentang sesuatu perkara kepada orang ramai. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, cikgu minta kamu buka buku teks muka surat 18. Murid-murid diminta untuk membaca secara sekilas ataupun skimming untuk mendapatkan maklumat tentang isi kandungan petikan. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh Encik Azli. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang dimuliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, berhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Minda yang sihat juga dapat membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyak. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan kopurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, adakah kamu faham dengan maksud ceramah yang disampaikan oleh Encik Azli? Beliau telah menyampaikan ceramah tentang bagaimana minda atau fikiran yang sihat serta emosi yang stabil
dapat memberikan banyak kebaikan kepada diri kita. Apakah yang dimaksudkan dengan minda? Minda ialah kebolehan otak kita untuk kawal setiap perbuatan kita seperti berlari, bercakap, makan, minum, belajar dan sebagainya. Ia juga membantu untuk menghantar maklumat seperti bau, apa yang kita dengar melalui telinga, dan juga apa yang kita rasa dengan lidah kita. Sebagai contoh, kita boleh tahu bau ayam goreng dengan hanya menutup mata. Apakah pula yang dimaksudkan dengan emosi? Emosi bermaksud perasaan seperti sedih, gembira, sayang, marah, dan sebagainya. Apabila kita mempunyai minda yang sihat, kita dapat membuat pertimbangan positif. Contohnya, kita dapat berfikir sebelum membuat keputusan supaya kita tidak buat kesilapan. Kita juga tidak akan cepat marah kerana kita berjaya kawal emosi. Apabila kita berjaya mengawal emosi dengan baik, hubungan kita dengan kawan-kawan juga sentiasa mesra. Seterusnya, jika kita mempunyai minda yang sihat, kita dapat menghadapi sesuatu situasi dengan tenang. Contohnya, jika ada perkara buruk yang berlaku kepada diri kita, kita dapat mengawal perasaan sedih supaya rasa sedih itu tidak berpanjangan sehingga menyebabkan kita jatuh sakit. Kita juga mampu mengawal perasaan takut semasa kita menghadapi tekanan. Contohnya, apabila menghadapi peperiksaan, kita sentiasa yakin dan selesa. Seterusnya, jika kita mempunyai minda yang sihat, kita juga dapat tidur dengan nyenyak. Apabila kita dapat tidur yang cukup, kita tidak akan merasa mengantuk di dalam kelas dan kita dapat fokus semasa guru mengajar. Apabila kita fokus, prestasi pelajaran kita juga cemerlang kerana kita mempunyai tenaga untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Murid-murid tahun 6 SJKT Kupang telah diminta oleh guru bahasa Melayu mereka untuk membuat ulasan selepas mendengar ceramah yang disampaikan oleh Encik Azli. Dapatkah kamu bantu Izuni dan rakan-rakannya membuat ulasan? Jom kita bincangkan. Baiklah, sebelum membuat ulasan, Izuni mengajak kawan-kawannya untuk membuat peta bulatan. Peta bulatan ini dapat membantu Izuni dan rakan-rakannya memahami isi kandungan ceramah, seterusnya membuat ulasan. Mari kita bantu Izuni lengkapkan peta bulatan ini. Selepas melengkapkan peta bulatan, Izuni dan rakan-rakannya membuat ulasan dengan menggunakan konsep jejari pasak. Apakah yang dimaksudkan dengan pasak? Pasak ialah formula yang digunakan untuk menulis ulasan. Pasak bermaksud pendahuluan, antaranya, seterusnya, akhir sekali, dan juga kesimpulan. Perlu ingat ya murid-murid, ulasan perlu mengandungi pendahuluan, isi dan penutup. Ulasan juga perlu mempunyai perenggan dan juga isi tersurat dan tersirat. Sekarang mari kita lihat bagaimana Izuni menggunakan konsep jejari pasak untuk menulis ulasan. Ini merupakan ulasan yang dihasilkan oleh Izuni dan rakan-rakannya. Ulasan ini mengandungi 3 perenggan, iaitu pendahuluan, isi dan penutup.
ulasan ini juga mempunyai isi tersurat dan juga tersirat. Ayat yang berwarna hitam merupakan pendahuluan dan juga penutup. Ayat yang berwarna biru ialah antaranya. Ayat yang berwarna hijau ialah S, iaitu seterusnya. Ayat yang berwarna merah jambu ialah E, akhir sekali, dan juga diikuti dengan penutup. Izuni dan rakan-rakannya telah menulis ulasan dengan cemerlang. Mari kita baca ulasan tersebut. Minda dan emosi yang sihat amat penting dalam kehidupan manusia. Minda yang cerdas membantu kita membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam sesuatu keputusan. Seterusnya, ia juga membolehkan kita mengawal perasaan, terutamanya apabila berhadapan dengan tekanan. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyak. Tidur yang mencukupi dapat membantu kita fokus dan aktif semasa menjalani aktiviti di dalam atau luar bilik darjah. Justru, prestasi kurikulum dan ko-kurikulum sentiasa cemerlang. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga kesihatan minda dan mengawal emosi setiap masa. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham dengan penjelasan yang cikgu telah berikan tentang ulasan tadi. Murid-murid bolehlah mencuba menulis ulasan dengan menggunakan konsep jejari pasak ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada kamu. Berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang.